Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syahrul. Saya adalah seorang guru cemerlang sains dan sekarang saya berkhidmat di SMK Simpang Taiping Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Jadi hari ini kita akan sambung lagi PDPC kita dalam waktu PKP ni. Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan akan sentiasa semangat untuk belajar walaupun kita dalam fasa PKP ni. Baik, jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan silibus tingkatan 4 walaupun kita dah belajar, tapi ni sesi ulang kaji supaya lebih kukuh pengetahuan awak dan awak masih ingat lagi semua ni walaupun dah setahun dah kan belajar di tempat dulu. Baik, jadi kita hari ini kita akan lihat sifat alloy dan kegunaannya. Cikgu harap anda semua akan berada bersama dengan cikgu sehingga ke akhir PDPC sebab ada pengumuman berkenaan dengan projek yang akan kita jalankan sempena cuti. Baik, mari kita lihat pada skrin ni ada tajuk kita hari ini iaitu sifat alloy dan kegunaannya. Baik, saya rasa awak semua dah tahu dah kan masa kita belajar tanpa dulu apa dia alloy, tapi tak apa, kita teruskan juga. Kita lihat satu persatu, awak recall balik apa yang awak ingat. Okey, jom. Baik, yang pasti selepas habis PDPC ni cikgu harap awak dapat menyatakan maksud alloy dan memberikan contoh-contoh dia, menerangkan cara pengalloyan dan bagaimana ia boleh mengubah sifat logam, menghubung kaitkan sifat alloy dan kegunaan dia, ya. Okey, jom kita pergi satu persatu. Baik, yang pertama, apakah itu alloy? Alloy merupakan logam yang telah bercampur dengan unsur lain yang juga logam. Okey, jadi maksudnya di sini ada dua unsur logam yang bergabung, bukan logam dengan bukan logam ataupun dua-dua bukan logam. Cikgu harap kamu dah tahu dah apa maksud logam. So bila alloy ni dia merupakan dua jenis logam yang bercampur, dua unsur logam yang bercampur. Baik, apakah contoh-contoh alloy? Murid-murid boleh lihat di bawah ni contoh-contoh kegunaan alloy, digunakan untuk membuat bodi kereta, digunakan untuk membuat bodi alatan muzik, juga dibuat untuk kapal terbang, kunci, mak dan sebagainya. Apa lagi yang awak boleh fikirkan berkenaan dengan kegunaan alloy ni ataupun contoh-contoh alloy? Boleh tak? Okey. Baik, kita teruskan lagi nota yang seterusnya. Baik, sebelum ni awak mesti tahu dah berkenaan dengan sifat logam tulen. Logam tulen tu ialah logam yang kita tahu dia berada di sebelah kiri jadual berkala kan. Okey, sebelah kanan tu ialah gas. Ni logam tulen ni, kalau kita lihat di nota ni pun dah beritahu antara sifat alloy ialah dia lembut dan mudah berkarat. Kita akan fokus kepada perkara ni lah. Okey. Dan bila logam tulen tu kita alloykan dia akan mempunyai ciri-ciri yang ciri-ciri yang ditambahkan pada logam tersebut, iaitu dia akan menjadi lebih keras, kuat dan tahan kakisan. Apa maksud tahan kakisan ni? Tahan kakisan ni ialah tahan karat. Alright. Okey, jom seterusnya. Baik, ni ialah jenis-jenis alloy yang biasanya memang keluar dalam peperiksaan lah, yang awak perlu tahu berkenaan dengan apakah logam tulen yang terlibat dalam penghasilan dia, sifat-sifat dia dan kegunaan dia. Baik, yang pertama ialah duralumin. Okey, dihasilkan daripada gabungan aluminium dan kuprum. Sifat dia ringan, kuat, tahan kakisan dan biasanya dia digunakan untuk membuat kapal terbang dan pintu. Okey, yang pertama tu duralumin, yang kedua keluli. Okey, dua logam yang terlibat ialah besi dan
karbon. Okey. Kenapa perlu ada keluli? Kerana dia mempunyai sifat yang keras, kuat, tahan kakisan, iaitu tahan karat. Dan biasanya kita gunakan untuk membuat badan kenderaan, kereta, jambatan dan landasan kereta api. Keras, kuat, tahan kakisan. Okey. Baik, seterusnya ialah keluli nirkarat. Okey, apa dia tu? Dia gabungan 3 logam. Okey, murid-murid kena tahu ya, kalau dia tulis macam ni, yang pertama ni ialah logam yang mempunyai komposisi yang paling banyak lah. Okey. Dan dicampurkan dengan logam yang kedua atau ketiga ni ialah yang seterusnya ni. Okey. Baik, jadi gangsa ni dia asalnya daripada cuprum yang kita masukkan. Kita tengok nirkarat ni, sifat dia ialah kuat, berkilat dan tahan kakisan. So sesuai untuk apa? Untuk buat periuk sebab dia berkilat, dan juga tahan kakisan, dia sesuai buat untuk alat pembedahan. Alright, seterusnya gangsa. Gangsa ni apa dia ni? Selalu orang menang hadiah pertandingan kan, emas, perak. Gangsa ni rupa-rupanya ialah alloy. Emas logam, perak logam juga, logam tulen. Tapi gangsa rupa-rupanya alloy, dibuat daripada kupra yang dialloykan dengan, dicampur dengan logam timah. So ciri-ciri dia adalah kuat, berkilat dan tahan kakisan, lebih kurang sama. Tapi kegunaan dia, biasanya gangsa ni kita guna untuk buat pingat, loceng dan alat muzik. Ingat tak tadi ada satu alat muzik masih dalam gambar tu ya? Masih ingat? Baik, seterusnya loyang. Okey, loyang dibuat juga dari kuprum. Perbezaan dengan gangsa ialah loyang dicampurkan dengan zinc. Okey. So, dia kuat dan berkilat. Kegunaan dia berbeza daripada gangsa tu, iaitu dia guna untuk hiasan. Sebab dia nipis kan. Kalau gangsa dia buat untuk pingat. Okey, loyang juga dibuat kunci dan alat muzik, lebih kurang sama kan. So kita tengoklah alat muzik apa yang dia buat, dan mereka lebih tahu kan, yang lebih arif tahu nak guna loyang ke nak guna gangsa. Alright, kita tengok yang kedua terakhir, cupronikel. Cuprum campur nikel, senang nak ingat. Okey, cuprum campur nikel, kuat dan berkilat. So apa digunakan cupronikel ni? Dia guna untuk buat duit siling perak ya. Okey, dan akhir sekali, murid-murid tahu berkenaan dengan pewter. Biasa dengar tak pewter? Pewter Selangor, biasa dengar tak? Okey. Okey, dibuat daripada timah dan dicampurkan dengan antimoni dan plumbum. Sifat dia licin, berkilat dan tahan kakisan. Biasanya kita gunakan untuk barangan hiasan dan bingkai gambar. Okey. So kita tengok gambar ni dibuat daripada apa? Duralumin kan. Yang ini anak-anak masak ni sebenarnya daripada nirkarat ni periuk masakan. Bodi kereta, keluli, okey. Dan bodi basikal. Okey, mungkin dibuat daripada keluli juga kan. Ataupun nak ringan apa, orang guna apa selalu sekarang ni? Duralumin ni mahal kan. Okey, jom kita tengok seterusnya. Proses pengaloyan. Tadi kita tahu alloy itu ialah penggabungan antara dua logam. Macam mana proses dia? Okey, apakah sifat yang berubah? Right. So, proses pengaloyan, kita tahu di sini dia kata proses percampuran atom asing ke dalam logam tulen. Tengok boleh? Okey ni. So maksudnya atom asing kupra, padam sikit, boleh nampak sikit padam. Maksudnya di sini proses pencampuran cikgu pun nampak. Proses pencampuran atom asing ke dalam logam tulen. Okey, proses pencampuran atom asing ke dalam logam tulen. So logam tulen ni proses pencampuran atom asing ke dalam logam tulen. Macam tu. Atom asing tu pun mesti logam.
Tak boleh masukkan sebut kayu ke, ataupun nak masukkan apa plastisin ke, tak boleh. Dia mesti logam juga. So ini kalau nak buat pengaloyan, nak buat klorine ni, pengaloyan dia ialah proses memasukkan atom karbon ke dalam besi, atom besi. Okey, yang ni kita masukkan 3 sekali, kromium, nikel dan karbon ni ke dalam atom besi. Macam mana nak masukkan tu? Apa tujuan dia? Tengok balik tadi. Proses pengaloyan ialah proses percampuran atom asing ke dalam logam tulen bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan struktur logam tulen tersebut. Yalah, nak bagi dia kuat dah, nak bagi dia tak tahan karat lah, nak bagi dia apa lagi tadi, berkilat lah dan sebagainya. Okey, baik. Okey, macam mana kita nak lebih faham lagi, kita tengok sini susunan zarah dalam logam tulen. Ni logam tulen Okey, susunan dia teratur lah. Okey, ni ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Okey, adalah sama dari susun secara rapat untuk lapisan-lapisan atom. Ini menyebabkan logam tulen lembut dan kurang kuat. Okey, kalau daya dikenakannya, logam tu akan dia boleh menggelongsor kan, lapisan atom mudah menggelongsor. Lapisan-lapisan atom ini mudah menggelongsor atas satu sama lain apabila dikenakan daya. Jom kita tengok apa yang terjadi bila kita buat pengaloyan. Okey, itu dia. Okey, kita tengok kat sini ada atom logam asing. Okey, kita masukkan dalam atom-atom logam tulen. Apabila atom-atom logam lain dengan saiz yang berlainan ditambahkan kepada atom-atom logam tulen, hal ini mengganggu susunan lapisan atom-atom dan menyebabkan atom-atom menggelongsor antara satu sama lain. Bila kita dah masukkan, susunan dia dah berubah. Susunan atom tulen dah berubah, dia tak tersusun je kan. Okey, so sedikit logam lain ditambahkan kepada logam tulen untuk menjadikannya lebih keras dan kuat. So dia tak menggelongsor dah, so dia lebih sukar untuk atom menggelongsor dan menjadikan dia lebih keras dan lebih kuat. Okey, cikgu nak bagi tahu sikit berkenaan dengan kenapa perlu apa lagi perbezaan antara logam tulen dengan alloy ni. Biasanya kita tengok rupa bentuk logam tulen ni, dia berkilat, tapi alloy dia lagi berkilat. Logam tulen berkilat, alloy lagi berkilat. Keboleh tempaan pula, alloy tak boleh tempa. Okey, sebab dia keras kan. Okey, logam tulen boleh tempa. Kemuluran alloy biasanya tak mulur, okey, dan dia lebih keras dan kekuatan dia lebih kuat. Tetapi logam tulen ni dia mulur, lembut dan lemah. Yang tu semua awak kena ingat balik lah ya. Okey, last kali hari ni kita akan lihat berkenaan dengan alloy superconductor. Apa dia ni alloy superconductor ni? Okey, alloy superconductor ialah konduktor elektrik yang mempunyai rintangan sifar terhadap aliran elektrik. Okey, dia konduktor dan mempunyai rintangan sifar terhadap aliran elektrik. Maksud dia arus elektrik lalu pada superkonduktor ini dia tak panas, dia tak menghasilkan haba. Okey, kalau logam biasa, okey, kata konduktor biasa, bila elektrik lalu, arus elektrik lalu, dia akan jadi panas. Okey. Okey, tengok sini apa kepentingan dia. Alloy superkonduktor ni, tepikan sikit. Okey, alloy superkonduktor ni dia konduktor elektrik yang menggunakan arus elektrik mengalir melaluinya pada rintangan sifar. Ya, nampak? Bila juga pada suhu yang sangat rendah, dia sangat jimat elektrik. Selalunya konduktor ni kita buat pada kuprum, dia mempunyai sifat magnet. Alright, so kegunaannya kita ingat yang kita tengok sini lah. Untuk pengangkutan, kita ada kereta api bullet train tu. Penggunaan magnet adalah kereta api maglev. Jangan laju. Dalam telekomunikasi, alloy superkonduktor berupaya mengesan sinaran panjang gelombang yang terdapat dikesan oleh alat sedia ada. So dia lebih accurate, ataupun kita boleh panjang gelombang yang berbeza-beza, lebih banyak panjang gelombang dia boleh kesan. Dalam perindustrian, alat superkonduktor digunakan menjana kuasa, meningkatkan kesedaran tenaga. Okey. Dan wayar elektrik yang dibuat oleh alat superkonduktor
boleh menghantar arus elektrik pada jarak jauh tanpa kehilangan tenaga. Okay, sebab tak panas kan, dan tak ada haba kurang, so dia boleh pergi dengan lebih jauh. Okay, perubatan MRI, ingat tak dulu kita pernah tengok gambar MRI. Okay, elektromagnet sebenarnya itu masukkan dalam olah pesakit untuk memeriksa organ yang tertentu secara visual pada skrin komputer. Masukkan superkonduktor tu halus dalam badan kan, boleh tengok dalam skrin TV. Okay, elektronik digunakan biasanya dalam chip, suis yang mengawal letak elektrik dalam komputer. Dapat beroperasi pada kadar yang sangat cepat dan tidak menghasilkan bahan. Tak panik, saya tekan je, cup keluar dah dawat merah dia. Cup. Tu semua elektronik kan ni. Okay, dan dalam ketenteraan alat simulator digunakan untuk mengesan periuk api di laut. Okey, itu saja untuk nota. Okey, apakah pengumumannya? Sebenarnya nanti kita akan lihat dalam kita bincang masa sesi PDPC ni, sesi soal jawab secara live. Okey, bagi yang dah masuk, dan yang tak tu kita boleh tunggu dekat Telegram. Okey, bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Easy! I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it? 1 week later. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bahan-bahannya paku besi, paku kelili, kap plastik. Prosedur: tuangkan air ke dalam bekas plastik A dan bekas plastik B. Letakkan paku besi ke dalam bekas A dan paku keluli di dalam bekas B. Pastikan kedua-dua bekas dilabel A dan B. Paku besi di dalam bekas A dan paku keluli di dalam bekas B. Biarkan selama seminggu. 1 week later. Keputusan eksperimen menunjukkan paku besi berkarat dan paku keluli tidak berkarat.
Hipotesis, alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulen.